Assalamualaikum semua. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Hari ini kamu semua bersama dengan Cikgu Lin Amalin. Nak belajar apa hari ini? Kalau nak tahu, jom kita tengok satu video yang cikgu ingin tunjukkan. Ayo anak-anak. Baiklah anak-anak, ini video yang cikgu janjikan. Okey, sekarang cikgu akan mainkan video ini. Kamu semua perhatikan apakah aktiviti yang dilakukan di dalam video ini. Nampak tak apa yang berlaku? Apa ya anak-anak? Kita tengok dulu apa dia buat. Okey, video pun dah tamat. Rasa-rasanya apakah yang sedang dilakukan? Betul, dia sedang mengasingkan pakaian mengikut warna, mengikut jenis fabrik dan mengikut saiz pakaian. Contoh yang ditunjukkan dalam gambar ini seperti baju lengan panjang diasingkan mengikut lengan panjang. Manakala pakaian yang berwarna putih diasingkan mengikut warna putih. Dah tahu kan? Dah boleh baca kan? Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Masih pening-pening lalat lagi? Tak apa. Okey, mari cikgu tunjukkan tajuk apa yang kita hendak belajar pada hari ini. Baiklah anak-anak semua. Okey, tajuk pelajaran kita hari ini ialah peraturan sebelum melakukan cucian. Ada peraturan sebelum melakukan cucian. Ada step-step yang kamu semua perlu ikuti. Macam mana tu? Okey, jomlah kita belajar sekarang. Baiklah anak murid. Sekarang mari kita lihat peraturan pertama sebelum melakukan cucian. Yang pertama, menimbang pakaian untuk menentukan berat. Macam mana nak menimbang pakaian ni? Di sebelah sini kamu nampak ni. Ini contoh alat untuk menimbang pakaian. Kita boleh timbang pakaian untuk memastikan kita tak tersalah letak di dalam mesin basuh. Contoh cikgu kata macam tu, macam kan? Mesin basuh kat rumah awak 7 kg. Tapi bila awak timbang pakaian ni 8 kg. Jadi, boleh ke tak boleh untuk masuk dalam mesin basuh tu? Tak boleh kan? Sebab dah melebihi muatan. Jadi, awak kena keluarkan sedikit pakaian supaya ianya tidak melebihi muatan di dalam mesin basuh. Barulah pakaian tu boleh dibasuh dengan bersih. Dan awak punya mesin basuh pun tak rosak. Baiklah, kita terus kepada peraturan kedua sebelum melakukan cucian. Okey, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ialah mengasingkan pakaian, warna, jenis, fabrik dan saiz. Macam mana tu? Ini cikgu tunjukkan gambar sekali awak asingkan. Contoh, awak letakkan dalam bakul mengikut warna, mengikut saiz, mengikut jenis. Jadi di situ proses cucian menjadi lebih teratur dan lebih mudah untuk kita. Sebab kita dah tahu, ini contoh bakul A, seluar. Bakul B, cadar. Bakul C, jenis baju yang tidak boleh dibasuh menggunakan mesin. Itulah tujuannya kita mengasingkan pakaian mengikut warna, jenis, fabrik dan saiz. Baiklah, sekarang kita terus kepada peraturan yang ketiga. Peraturan ketiga macam mana tu? Peraturan ketiga, mengeluarkan benda asing dalam pakaian sebelum cucian. Maksudnya kita kena cek apa benda yang berada dalam pakaian, dalam poket. Kalau ada kertas ke, tisu, kadang-kadang kita masukkan dalam poket kan, duit. Benda tu kena keluarkan. Dan benda itulah kita namakan benda asing. Supaya apa? Kalau duit
kena keluarlah, nanti duit tu rosak bila masuk mesin kan. Kalau pen pun sama. Nanti awak masuk dalam mesin tu akan menjadi rosak dan mengeluarkan bunyi bising. Sebab apa? Dah ada benda asing dalam mesin. Jangan lupa peraturan ketiga. Okey, kena keluarkan benda asing di dalam pakaian. Baiklah, peraturan keempat. Sebelum kita melakukan cucian, kita mestilah mengenal pasti tanda kotoran pada pakaian. Macam mana nak kenal tu? Ini contoh gambar yang cikgu berikan. Nampak ni? Comot banyak sangat kan? Macam-macam kotoran yang ada kat sini. Ini contoh yang kedua pula. Baju berwarna biru. Tapi terkena maybe lah cat lah kot warna putih ni kan. Ataupun terpecik apa-apa yang berwarna putih. Contoh dekat bawah ni pun sama. Bila kita menggunakan watercolor ke kan. Kita tak pakai apron, baju kita cepatlah kena kotoran kalau kita tidak menggunakan watercolor dengan berhati-hati. Ini contoh bagaimana kita hendak mengenal pasti kotoran pada pakaian. Supaya apa? Bila awak dah tahu, contoh baju kena cat, kena sos ke. Kalau kena sos, boleh je basuh pakai mesin. Tapi kalau kena cat, kena pakai cucian tangan lah. Sebab kalau basuh dengan mesin takut tak bersih. Mungkin awak kena berus. Kalau dengan mesin macam mana nak berus? Betul tak? Okey, boleh? Okey, cikgu teruskan kepada peraturan yang kelima. Okey, seperti mana yang sudah kita bincangkan, untuk peraturan yang kelima ialah mengenal pasti bahan dan alatan mendobi. Seperti mesin basuh, bahan pencuci, pelembut, pewangi dan air. Macam mana? Awak kena tahulah mesin basuh yang macam mana yang awak nak gunakan. Automatik ke, separa ke, supaya senang. Awak nak kalau macam yang guna mesin basuh manual, kena isi air kan. Lepas tu perkara yang kedua, bahan pencuci. Terpulang. Macam mana bahan pencuci yang awak nak gunakan? Okey, ini sabun jenis serbuk. Pun tak jadi masalah kalau nak guna liquid kan. Sabun jenis cecair tak ada masalah. Dan seterusnya awak kena mengenal pasti pelembut. Pelembut ni softlan lah bahasa mudah yang awak panggil. Supaya apa? Pakaian dibasuh tu berbau wangi. Betul. Dan seterusnya kena pastikan ada air. Mestilah kita tak kisahlah guna mesin auto ke, manual ke kan. Kena pastikan air tu kena ada dahulu. Buka pipe awak tu kan. Pastikan air ada, baru boleh mesin. Kalau air slow pun susah nak mesin kan. Jadi apa-apa pastikan cek air dulu. Itu langkah yang keberapa? Langkah yang kelima. Okey anak-anak? Okey, langkah seterusnya ataupun langkah yang terakhir, ini mengenal pasti peraturan dan keselamatan penggunaan bahan mendobi. Macam mana tu? Contoh cikgu berikan dalam gambar ni. Bila kita telah selesai menggunakan mesin, pastikan pelak ditarik. Jangan biarkan dia melekat dekat dinding. Tarik kepala pelak ni. Okey, yang kedua, keluarkan pakaian daripada mesin. Jangan biarkan lama-lama dalam mesin. Nanti baju tu berbau hapak. Hapak tu apa anak-anak? Busuk. Kena terus jemur. Nampak ni jemur kan? Okey, jemur kena pakai hanger. Okey, ataupun kena gunakan penyepit baju supaya baju yang dijemur tidak berterbangan, tidak jatuh. Dan seterusnya nampak ni kain lap tangan. Pastikan tangan anda juga dilap dengan kering sebelum menekan apa-apa switch untuk mematikan mesin. Bahaya, jangan guna tangan yang basah. Nanti kena kejutan elektrik. Baiklah anak murid semua, kita telah pun masuk kepada kesimpulan pada hari ini. Okey, mari kita baca sama-sama. Dengan kaedah yang betul sebelum melakukan cucian dapat menjimatkan masa dalam proses mencuci pakaian.
tu kita kena tahu kaedah-kaedah sebelum kita mencuci. Nak guna cucian tangan ke, cucian mesin ke, kena periksa dulu. Okey, yang kedua, pemilihan alat basuhan yang bersesuaian dapat menghilangkan kotoran pada pakaian dengan mudah. Macam tadilah yang kita dah belajar kan, dia punya langkah-langkah dia tu kan. Okey. Yang ketiga, aspek keselamatan perlu diambil kira sewaktu melakukan proses mencuci pakaian. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Seterusnya apa? Okey, terima kasih cikgu ucapkan di atas kesudian anak murid semua menonton video pengajaran cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersambung kelas 2B pada minggu yang seterusnya. Sekiranya kepada yang belum subscribe, like dan share serta follow channel cikgu, sudi-sudikanlah follow channel Cikgu Lin Amali. Sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Bye semua.